Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Ustazah Nur Faizah binti Ghazi Ahmad dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Saya Julia Fariza binti Nur Amri bersama rakan-rakan pembentang saya, Nur Syairah binti Baharudin, Nur Alia Anisha binti Muhammad Rashdi dan juga Nur Fatin Hazika binti Muhammad Sarbudi. Kami ingin membentangkan mengenai topik sekularisme dalam ruang pendidikan di Malaysia. Sekularisme bermaksud satu fahaman yang menjauhkan masyarakat dan negara daripada Tuhan dan agama. Ideologi ini telah muncul pada zaman Renaissance lagi sehingga zaman Enlightenment yang telah muncul satu revolusi yang mementingkan logik, akal serta rasional. Menurut David Mantin pula, sekularisme berasal dari bahasa Latin seculum, iaitu sekular yang mempunyai banyak dan luas pengertiannya. Manakala Michael Hill pula menyatakan sekularisme merujuk kepada masa dan tempat. Namun begitu, Syed Ahmad Naqib Al-Attas menghuraikan masa, iaitu masa sekarang bersifatkan kekinian dan tempat pula bersifatkan keduniaan. Secara ringkasnya, apa yang kita faham tentang sekularisme ini, ianya merupakan satu fahaman yang mengasingkan urusan dunia sebagai contoh pentadbiran, politik serta ekonomi daripada terus bercampur dengan urusan keagamaan dan ketuhanan. Seterusnya kita beralih kepada maksud pendidikan. Pendidikan bermaksud satu agenda besar yang mempengaruhi kualiti ketamadunan semua bangsa di dunia. Pendidikan dapat mendidik manusia berfikir secara rasional, bebas, baik serta mampu menyelesaikan masalah dengan berkesan. Pendidikan merupakan proses menimba ilmu yang terpenting dalam kehidupan manusia. Walaupun begitu, pendidikan berlangsung dalam kehidupan manusia sama ada secara formal atau tidak formal. Namun begitu, pendidikan satu proses menyampai dan menimba pengetahuan untuk membangunkan daya intelek dan keyakinan diri. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Faizah binti Ghazi Ahmad dan rakan-rakan. Nama saya Nur Syairah binti Baharudin. Saya akan membentangkan objektif kajian pada hari ini. Objektif yang dapat diperoleh berdasarkan kajian ini ialah dapat mengenal pasti ideologi, cara penyebaran ideologi sekularisme. Selain itu, berdasarkan kajian ini, kita juga dapat mengetahui kesan sekularisme dalam gaya hidup masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana sekularisme yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat akan membentuk sesebuah masyarakat yang bebas melakukan apa sahaja. Walhal di dalam Islam, kita mestilah mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar dan sesuatu perkara baik dan buruk itu dinilai melalui niat individu itu sendiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah Faizah dan rakan-rakan. Saya Nur Fatin Hazika binti Muhammad Sarbudi. Dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai cara penyebaran fahaman sekularisme dalam bidang pendidikan. Setelah penjajah barat menjejak kaki ke bumi umat Islam, mereka berusaha dengan pelbagai cara untuk menyebarkan fahaman sekularisme. Antaranya melalui bidang pendidikan, iaitu membatasi pendidikan agama secara material dan moral. Pembatasan secara material telah membuka pintu seluas-luasnya kepada pendidikan kosong dari ajaran agama. Pendidikan ini didorong dan diberi kemudahan dari segi material, namun pendidikan Islam dibataskan bantuan kewangan, bahkan tidak menerima bantuan sama sekali. Hal ini kerana segala bantuan hanya terarah kepada pendidikan sekularisme sahaja. Selain itu, mereka juga membezakan antara guru agama dan guru umum. Secara tidak langsung, hal ini telah menjadikan orang-orang untuk tidak memilih bidang agama kerana beranggapan masa depan mereka akan suram.
Seterusnya, menghantar pelajar Islam ke negara kafir untuk belajar. Pengiriman ini akan menjadikan pelajar menjauh daripada ilmu agama Islam dan secara tidak langsung akan menyebabkan pelajar itu sendiri akan tertarik dengan budaya barat. Di samping itu akan tertanam dalam diri pelajar itu sendiri tabiat yang menyimpang daripada ajaran Islam. Sekiranya dibiarkan, tabiat ini akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehariannya. Tidak mustahil pelajar itu sendiri akan menjadi lebih barat daripada orang barat itu sendiri. Akhir sekali, pencampuran pelajar lelaki dan perempuan dalam sesi pengajaran. Pada mulanya, mereka menerapkan sistem ini dengan alasan dunia semakin maju dan moden. Tetapi sebenarnya, tujuan mereka adalah untuk menaikkan nafsu pelajar. Bahkan, mereka juga beralih dengan mengatakan percampuran itu dapat mematangkan pemikiran pelajar. Hal ini telah mengakibatkan munculnya masalah sosial yang sukar dibendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ala-Nisha binti Muhammad Rashidi. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kesan, kesimpulan dan juga cadangan terhadap sekularisme di dalam ruang pendidikan di Malaysia. Dengan mengamalkan gaya hidup sekularisme akan menyebabkan perubahan kepada perwatakan individu dari segi perfikiran mereka, tindakan mereka dan juga gaya hidup mereka. Pengasingan diri daripada kepentingan beragama akan menyebabkan kekosongan di dalam diri dan juga jiwa. Oleh itu, maka lahirlah pembangunan yang tidak seimbang. Akibatnya, berlakunya keruntuhan akhlak seperti dengan adanya gejala-gejala seperti dadah, arak, lesbian, homoseksual dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperolehi, sekularisme merupakan musuh utama umat Islam dan umat Islam dan juga para pemimpin haruslah menjadikan keseluruhan ajaran dan perintah Allah SWT sebagai perlembagaan dalam kehidupan. Pengalaman fahaman sekularisme adalah bahaya terbesar yang merosakkan akidah dan kita perlu menjauhi serta memerangi sehingga ke akar undi. Ia bukan sahaja merosakkan kehidupan masyarakat umat manusia, malah ia membawa dan menjerumus kita ke neraka jahanam. Justeru, sekularisme benar-benar membawa satu ancaman besar kepada kesejahteraan hidup umat manusia. Cadangan yang saya dapat berikan dalam bagaimana untuk elakkan dari berlakunya kesan buruk sekularisme itu iaitu yang pertama, dari sisi masyarakat, media massa haruslah kurangkan dari menayangkan filem atau iklan daripada budaya-budaya barat supaya anak muda tidak mudah terpengaruh. Seterusnya, keluarga juga merupakan peranan yang penting. Ibu bapa haruslah memberikan didikan ilmu agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi supaya mereka tidak ketinggalan. Ibu bapa merupakan peranan penting untuk membentuk akhlak dan sifat mereka. Akhir sekali, dari segi individu pula, kita sebagai umat Islam haruslah elakkan dari pergaulan bebas antara lelaki dan juga perempuan dan sentiasa beriman dengan Allah SWT supaya iman dan akhlak tidak mudah runtuh. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.